Baiklah, untuk perkembangan situasi banjir di Sabah, terus saja bersama Redwin Robin di Studio RTM Kota Kinabalu. Redwin, silakan. Ya, Atika. Sebelum melihat laporan tinjauan banjir, kita ikuti terlebih dahulu situasi semasa banjir di Sabah. Setakat 4 petang tadi, kekal 142 penduduk yang terjejas melibatkan 36 ketua isi rumah ditempatkan di 4 pusat pembinaan sementara PPS melibatkan daerah Putatan, Pinampang, Papar dan Beaufort. Daripada jumlah itu, seramai 61 orang dengan 11 ketua isi rumah ditempatkan di Dewan PPR Sri Keramat Putatan, diikuti 51 penduduk dengan 19 ketua isi rumah ditempatkan Dewan DSP Muhammad Dun Banir Beaufort. Menurut kenyataan, Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, turut terkesan 20 orang dengan 4 ketua isi rumah ditempatkan di Dewan Kebudayaan di Pinampang, manakala seramai 10 dengan 2 ketua isi rumah ditempatkan di Kompleks Latihan dan Pemulihan OKU di Papar. Semua PPS berkenaan masing-masing dibuka pada Ahad dan Isnin susulan hujan lebat berterusan sejak Sabtu lepas. Bagi penduduk terjejas banjir dari kampung Brunei Membakut yang ditemui dalam tinjauan di Pusat Pembinaan Sementara PPS Dewan DSP Muhammad Dun Banir Beaufort, antaranya turut berkongsi pengalaman berhadapan air bah. Ada di antara mereka pernah berhadapan detik cemas berbau rasa takut apabila melihat terdapat buaya di kawasan berhampiran kediaman. Kami rumah siring sungai, bukan lagi siring sungai, yang tiang kami tunggam di sungai, bah. Jadi cepat terkena banjir kan. Buaya, parna buaya kami nyuruk di bawah tuh 3 kaping papan besarnya. Tu tambarinya cepat nyuruh pindah ke di kami. Belum tuh saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih lah kerana menyelamatkan kami dari segala bahaya. Mengikut abar-abar penduduk-penduduk di sana memang ada beberapa ekor buaya lah. Jadi buaya tu datang seluruhnya tengah malam. Soal buaya ni kan kalau boleh macam pihak bagian cuba-cubalah kalau boleh untuk menangkap. Iya, memang selalu sana. Habis di Sungai Membakut memang sekarang ni buaya memang banyaklah di sana. Jadi takut masa banjir ni orang selalu naik di jalan-jalan raya sana. Selalu orang nampaklah di sana. Kosan kami memang dekat-dekat sungai lah. Bomba, tapi sebelum bomba selamat, habis kami telefon yang dari Kimenis, kami tunggulah. Saya minta tolong adik saya kasih antar kami keluar pergi Simpang 3 untuk tunggu sama bomba. Baru antar sini, bersyukurlah. Kalau tidak saya pun takut keadaan sudah begini, pada macam OKU ni. Memang truk lah kalau tidak keluar awal. Nanti kalau kita keluar lambat, akan jadi masalah bagi bomba ataupun Jepam. Kasihan juga orang. Mereka yang ditemui berharap agar isu buaya tersebut dapat ditangani dan diberi perhatian pihak berkaitan. Seramai 41 penduduk terjejas banjir dari Kampung Brunei dan Kampung Kayai dipindahkan ke PPS berkenaan sekitar pukul 8.30 malam semalam. Sementara itu, para sukarelawan Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA diseru agar dapat bersama-sama turun padang membantu di setiap daerah, terutama ketika berhadapan fenomena bencana alam. Antara diperlukan sukarelawan adalah di Pusat Pemindahan Sementara PPS Bencana Alam yang telah diaktifkan di negeri ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan sumbangan tenaga kerja daripada sukarelawan kebajikan kerana mereka boleh membantu menambah tenaga kerja yang diperlukan semasa terjadinya sesuatu bencana ini. Dia berkata demikian semasa meninjau penduduk terjejas banjir di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan PPR Sri Keramat Putatan. Menurutnya, keprihatinan dan penyertaan setiap sukarelawan JPKA mampu membawa impak signifikan dalam penglibatan mereka ketika diperlukan. Dianggarkan sekurang-kurangnya terdapat 30 sukarelawan JPKA di setiap daerah di negeri ini. Susulan kejadian tanah runtuh yang berlaku di Kampung Langkawit Papar membabitkan sekeluarga terdiri 9 orang. Tinjauan di lokasi mendapati hampir 90% rumah berkenaan dimasuki banjir lumpur. Semua yang berada di rumah ketika itu turut sempat menyelamatkan diri. Saya terus telefon 99 untuk menerima bantuan daripada bomba.
Kerusakan dia memang banyaklah. Tanah ini jatuh, dia masuk di dalam rumah. Menurut Jepirin, pihaknya tidak menyangka kejadian tersebut boleh berlaku memandangkan jarak antara bukit dan kediaman mereka lebih kurang antara 400 hingga 500 meter kedudukan. Tambahnya, ketika kejadian hanya adik perempuan berserta 3 anak buahnya berada di dalam rumah, manakala beliau dan ahli keluarga lain tidak berada di rumah berkenaan. Baik, seterusnya beralih kepada reaksi bajet 2023. Perancangan, pelaksanaan serta hubungan saling berkomunikasi antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan adalah elemen penting terhadap fokus utama perbelanjaan bajet 2023, khususnya melihat kepentingan pembangunan di Sabah. 3 elemen berkenaan adalah landasan ke arah penyaluran peruntukan, mengurangkan jurang pembangunan selain melengkapi perancangan antara persekutuan maupun negeri. Perancangan itu perlu ada, dan juga kerajaan persekutuan pada masa yang sama juga kena ikut perancangan berada di negeri ini. So kita kena faham Sabah ini adalah penyumbang sumber utama kepada Malaysia dalam kalau lihat KDNK Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah di ruang legar Kompleks Bersepadu Kekom di Kota Kinabalu. Jelas Dr. Fidausi lagi, melalui peruntukan RM6.3 bilion menerusi bajet 2023 yang dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pada 7 Oktober baru-baru ini merupakan bajet terbesar yang diberikan kepada Sabah. Selain itu, bajet 2023 turut menaikkan pelbagai bantuan kepada rakyat. Sebagai contoh, bantuan musim tengkujuh BMT daripada RM600 kepada RM800 dilihat bertepatan dalam meringankan beban pekebun kecil getah disebabkan kos sara hidup yang semakin tinggi. Selain itu, inisiatif e-Pemula melalui e-wallet bernilai RM100 kepada M40 berpendapatan kurang RM100,000 turut disambut baik. Begitu juga dengan menambah baik bantuan keluarga Malaysia BKM dengan mewujudkan kategori baharu iaitu isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih layak menerima BKM berjumlah RM2,500. Pembubaran Parlimen bagi memberi laluan pilihan raya ke-15 merupakan satu pendemokrasian yang baik untuk negara. Ia bukan sahaja mengembalikan semula mandat kepada rakyat, malah memberi ruang untuk memilih kerajaan yang diinginkan ke arah kestabilan politik. Pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Polisi UiTM Sabah, Tony Paridi Bagang berkata, pembubaran ini bukan satu kejutan yang besar kerana terdapat banyak spekulasi bahawa Parlimen bakal dibubarkan sebelum itu. Mengulas mengenai pendirian kerajaan Sabah yang tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN, beliau berpendapat situasi ini tidak akan merencatkan PRU ke-15 yang bakal diadakan kerana Sabah sendiri telah mengadakan pilihan raya 2 tahun lepas. Kalau kita lihat Sabah sendirilah umpamanya telah mengadakan pilihan raya baru-baru juga walaupun sudah hampir masuki tahun kedua, dan ini saya ingat satu perubahan dari segi lensa politik di mana pilihan raya negeri itu tidak diserentakkan. Namun kalau kita melihat kepada landscape politik Malaysia ini, keadaan ini sangat seringkali unpredictable kerana ada kalanya pilihan raya tidak sepatutnya berlaku tetapi berlaku. Jadi kalau kita melihat pada apa yang telah berlaku sebelum ini, pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Tony berkata demikian ketika ditemui di Kota Kinabalu. Beliau turut menjangkakan undi 18 iaitu kempen melayakkan golongan berumur 18 tahun untuk mengundi dan menjadi calon pilihan raya akan menyumbang kepada pola pengundian yang dinamik kerana ia merupakan PRU pertama bagi mereka. Namun ia turut dipengaruhi oleh pelbagai faktor dari segi sentimen, literasi politik, kesedaran dan sebagainya. Sekian perkembangan berita dari Sabah. Lebih banyak perkongsian isu dalam negara melalui berita wilayah selepas ini. Kembali bersama dengan Atikah Naim di Angkasa Puri. Atikah. Baiklah, Radio In, terima kasih untuk perkembangan dari Sabah.